Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh semua. Apa khabar anak-anak murid Ustazah? Sihat? Sihat Alhamdulillah ya. Baiklah, hari ini Ustazah ajar awak pendidikan akhlak darjah 3 di bawah tajuk berbudi bahasa. Sebelum ni Ustazah dah ajar. Jadi hari ni kita sambung lagi. Berbudi bahasa. Okey, kita terus masuk kepada budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ni awak akan belajarlah budi pekerti Rasulullah. Rasulullah ni macam mana budi pekertinya kan? Okey, tengok yang pertama. Budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Ustazah sebut Rasulullah, sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Adalah akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ni mempunyai akhlak yang akhlak yang mulia. Contohnya macam mana? Macam mana tu? Berbudi bahasa, suka tolong menolong, rendah hati, saling bertolak ansur. Itu adalah akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah SAW sentiasa mengajar dan menunjukkan sendiri contoh teladan mengenai ketinggian dan kemuliaan budi pekerti. Maksudnya Rasulullah ni sentiasa mengajar dan sentiasa tunjukkan sendiri contoh yang terbaik untuk kita ikut. Antaranya ialah makan dengan tangan kanan. Apabila makan, duduk. Minum, duduk kan. Lagi apa? Contoh yang terbaik. Contohnya macam apabila Rasulullah, ada satu kisah ni ketika Rasulullah pergi ke Taif, Rasulullah telah dilontar dengan batu sampailah berdarah. Mengalir darah dia. Sampaikan malaikat Jibril kata, "Wahai Rasulullah, adakah engkau mahu aku turunkan bala kepada mereka?" Tapi Rasulullah cakap apa? Jangan. Aku doakan semoga mereka semua diberikan hidayah. Nampak? Walaupun Rasulullah itu telah dilontar dengan batu hingga berdarah-darah, tapi Rasulullah tetap sabar dan mendoakan semoga mereka mendapat hidayah. Awak tengok ya, kemuliaan budi pekerti baginda. Kita tengok pada yang ketiga, Rasulullah diutuskan untuk mengajar dan memperbaiki budi pekerti atau akhlak manusia. Jadi Rasulullah ini Allah Ta'ala utuskan di dunia ini untuk mengajar dan memperbaiki budi pekerti akhlak manusia. Zaman dahulu, zaman jahiliah, kebanyakan orang jahiliah, mereka berkelakuan yang kurang baik. Antaranya apa? Suka merompak, membunuh, minum arak, mencuri kan. Jadi Allah Ta'ala utuskan Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia. Okey. Seterusnya saya sambung kepada ayat Al-Quran yang di mana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Suratul Qalam. Artinya, dan bahawa sesungguhnya engkau, iaitu wahai Muhammad, mempunyai akhlak yang baik. Nampak dalam Al-Quran sendiri telah menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat baik di kalangan manusia. Yang paling baik akhlaknya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah dalil Al-Quran. Sekarang kita tengok pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang paling baik. Ya, Rasulullah ini orang yang sangat mempunyai budi pekerti yang paling baik. Kan Ustazah dah cakap tadi, walaupun orang baling batu pada Rasulullah, Rasulullah tetap sabar dan doanya ialah semoga orang tu mendapat hidayah. Itu je. Sebab Rasulullah ni sangat sayang sangat pada umatnya. Bila dibangkitkan nanti, yang akan Rasulullah tanya yang mula siapa? Bukan tanya mana isterinya, mana anaknya, tapi dia tanya mana umatnya. Okey. Kita tengok pada yang seterusnya.
Antara contoh budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ialah amanah. Amanah ni apa? Jujur. Belas kasihan, Rasulullah mudah bersimpati. Murah hati, tidak kedekut. Sabar, sabar. Pemurah, berani. Berani menentang mereka yang suka menentang ajaran agama Islam lah, yang suka ajak berperang. Rasulullah berani. Adil dalam melaksanakan keputusan. Tawaduk, ikhlas, jihad, jujur, merendah diri. Walaupun baginda Rasulullah, baginda sangat merendah diri. Pemaaf, Rasulullah mudah memaafkan. Menahan marah, selagi boleh tahan, Rasulullah akan tahan marahnya. Bertanggungjawab, lemah lembut. Rasulullah memang lemah lembut. Berbudi bahasa, tidak meninggi diri. Bersopan santun, toleransi, hormat menghormati. Hormat menghormati ni, yang tua hormat yang muda hormat yang tua. Jadi amallah hidup ni kan, hormat menghormati, menepati janji. Contohnya macam mana? Contohnya bila kita berjanji untuk keluar berjumpa kawan lah pukul 3, kita janganlah pukul 3 baru siap-siap. Jadi kawan tu tunggu lama. Jadi menepati janji ni 2.30 awak dah siap. Okey, pukul 3 dah boleh jalan kan. Kasih sayang, zuhud. Zuhud ni tawaduk, merendah diri. Dan Rasulullah seorang yang berlapang dada. Maksud berlapang dada ialah Rasulullah mudah menerima pendapat dan saling berkongsi pandangan. Jadi kita jadikanlah contoh supaya kita ni tidak merasakan diri kita ni sentiasa betul. Orang lain sentiasa salah. Tak boleh. Kita kena dengar pendapat orang lain dan jadilah orang yang berlapang dada. Baiklah, selepas ini Ustazah akan bercerita kisah teladan tentang Rasulullah dan seorang wanita. Okey. Baiklah semua, bagi yang ada buku teks, buka buku teks muka surat 8. Ustazah besarkan. Okey, ini adalah kisahnya. Kisah teladan. Okey, dengar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat baik hati. Baginda tidak pernah berdendam walaupun seseorang itu pernah menghina dan memarahi baginda. Jadi Rasulullah ni seorang yang sangat baik hati walaupun orang menghina, orang marah dia ke, pukul dia ke, baling batu kat dia ke, Rasulullah ni bukan seorang yang Okey, hal ini terbukti melalui satu peristiwa yang berlaku ke atas baginda oleh seorang wanita yang sangat benci kat Rasulullah ni. Dia tak suka sangat dengan Rasulullah, seorang wanita ni. Setiap kali Rasulullah lalu je depan rumah dia, wanita itu akan mengambil penyapu lalu menyapu ke arah baginda. Kalau kita lalu depan rumah orang, kita kena pukul dengan penyapu, apa perasaan kita? Kita marah kan? Tapi Rasulullah tak. Perbuatan buruk wanita tersebut tidak sedikit pun menyinggung perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi salam kepadanya meskipun salam baginda tidak pernah dijawab oleh wanita tersebut. Nampak tak? Walaupun perempuan itu setiap kali Rasulullah lalu depan rumah dia, dia pukul dengan penyapu, tapi Rasulullah tak pernah simpan dalam hati. Malahan Rasulullah sentiasa beri salam, Assalamualaikum, bila lalu depan rumah wanita tersebut. Walaupun salam jawab oleh wanita itu, Rasulullah sentiasa memberi salam. Okey. Pada suatu hari, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan rumah wanita tersebut, baginda berasa hairan kerana wanita itu tidak kelihatan. Tengok. Bila dah selalu-lalu kan, selalu Rasulullah jumpa wanita tersebut, tapi satu hari ni Rasulullah perasan wanita ni tak ada. Dia hairan, mana perempuan ni kan? Mana wanita ni kan? Baginda lalu bertanya kepada jiran-jirannya. Jiran-jirannya lalu memberitahu Rasulullah bahawa wanita itu tinggal seorang diri dan sedang sakit. Patutlah tak jumpa kan? Dia tinggal seorang-seorang, lepas tu sakit. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita tersebut, baginda menjenguknya dan mendapati wanita tersebut sedang tidur. Dia tak sihat kan? Tidurlah.
Baginda kemudiannya menyediakan makanan dan tolong mengambilkan air dari perigi untuk kegunaan wanita itu. Jadi zaman dulu air perigi. Tanya mak ayah awak dulu, pernah tak ambil air kat perigi? Okey, senang ke susah? Cuba tanya. Okey, wanita itu terjaga. Dia berasa hairan dan terkejut apabila melihat makanannya telah tersedia. Bila wanita itu bangun tidur, macam mana boleh ada makanan atas meja ni? Dia pelik, terkejut. Dia kemudiannya menyesal bila mendapati orang yang sangat dibencinya selama ini adalah orang yang telah menghidangkan makanannya. Jadi, barulah dia tahu bahawa yang selalu dihina itulah yang menghidangkan makanan untuknya. Siapa yang selalu dihina tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu, dia insaf dan memohon maaf pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita muslimah yang baik dan melakukan segala perintah Allah dan Rasulnya. Jadi, bila dah berlaku macam tu, dia insaf dan meminta maaf kepada Rasulullah. Kesan daripada kesabaran Rasulullah ini apa yang awak dapat? Kesannya wanita ni dapat apa? Wanita ini masuk Islam dan menjadi wanita muslimah yang baik. Tengok dia ikut perintah Allah. Ni kesan kesabaran Rasulullah kan? Jadi Rasulullah ini bolehlah untuk kita jadikan role model, jadikan contoh tauladan di atas budi pekerti dan akhlak yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pembelajaran kita hanya sampai di sini. Jadi Ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.